Saya dah lama nak buat video ni, tapi sekarang ni macam baru sempat dan saya rasa sekarang ni baru sesuai. Hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah, Allah berikan kesihatan. Untuk merakam video hari ini, video review Boboiboy Galaxy Musim 2 komik Boboiboy Galaxy Musim 2. Cara saya review hari ni adalah berdasarkan arc. Okay, so dalam komik ada 6 arc dan saya akan rank ke semua arc macam saya rank episod lah. Tapi dia ikut arc. Saya akan bagi tahu korang benda yang saya suka dan benda yang saya tak suka berkenaan arc-arc tersebut. Saya akan bagi tahu start daripada nombor 6 yang paling saya tak suka sampailah paling saya suka di nombor 1 nanti. Saya tak tahu berapa panjang video ni, so saya cadangkan pergi ambil popcorn, ambil jajan-jajan sikit ni, macam apa Blitz Strike X punya intro dulu-dulu. Tengok video ni sampai habis. Saya tak nak buang masa, saya nak start terus. Tapi sebelum tu, pesanannya kepada yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafooding. Subscribe, ianya percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe. Okay, so tak nak buang masa. Jom kita mulakan kita punya rank basically. Dan pada masa sama kita review keseluruhan komik Boboiboy Galaxy Musim 2. Di tempat yang ke-6 adalah arc yang pertama sekali, iaitu arc Kuali. Arc Kuali ni adalah arc permulaan yang pada saya baik tau untuk Boboiboy Galaxy Musim 2 ni. Okay, kita dapat tengok apa yang Boboiboy buat selepas movie 2. Lepas tu kita dapat tahu misi Boboiboy, benda yang Boboiboy nak buat, mereka dah establish semua tu pada isu 1. Lepas tu Boboiboy punya adventure bermula pada isu yang kedua. Dalam arc ni kita nampak Boboiboy punya style lebih ke arah Boboiboy yang dulu-dulu, di mana dia ada banyak adventure-adventure pelik yang berlaku dalam isu-isu lah. Okay, isu 2 biasa je, tapi isu 3 diorang Gopal jadi lawyer, isu keempat mereka panjat pokok, isu kelima ada musang salji, lepas tu isu keenam isu masak-masak. Saya suka isu keenam, it's my favourite issue untuk arc ni, itulah isu favourite saya. Dan saya rasa ini adalah arc yang cukup baik. Namun begitu, arc ni berada di tempat yang terakhir, dia out focus di tempat yang terakhir oleh kerana pada saya arc Kuali ni agak terlalu panjang. Dan sebenarnya pada saya juga arc ni macam kurang fokus, sebab kita tak ada satu villain besar untuk arc ni. Kita ada 2 villain actually. Kita ada Adudu dan juga kita ada Kuali. Obviously Kuali is the main lah, tapi pada masa yang sama Adudu pun ada. So it's like kind of a way to distract Boboiboy dan sebagainya, which is dia tak salah, tapi pada masa sama saya rasa macam arc ni macam agak macam tu je. Dia berlalu macam tu sahaja. Apa yang Monster buat dalam animasi Boboiboy Galaxy Story episod 1, episod 2 dan episod 3 pada saya adalah benda yang baik. Cuma saya macam berharap yang mereka ada bawa sikit isu 5 dengan isu 3 yang mereka basically cut off terus. Tapi tak apa, benda kecil. Apa yang Monster buat tu adalah sepatutnya apa yang berlaku dalam komik. Sebab ia terlalu panjang. Pada saya komik 6 isu tu terlalu panjang. Banyak sangat benda. Setiap satu bahan tu satu isu. So macam banyak sangat, macam terlalu banyak cerita. Pada saya kalau satu isu 2 bahan, okay, so total akan jadi 4 isu, lebih baik pandangan saya. Rasa macam ada terlalu panjang dan cerita dia agak draggy sikit. Sebab itulah ni adalah arc yang paling pelemah pada pandangan saya. Tapi it's still enjoyable. Masih ada benda-benda yang sangat enjoyable, especially macam dalam isu 3, dalam isu 5, dalam isu 6. Isu 5 tu saya bias sikit lah sebab dia ice kan. Tapi isu 3 dengan isu 6 lah pada saya isu yang paling saya suka. Dan isu 3 sebab dia kelakar lah, mostly sebab dia kelakar. Saya suka. Isu 1 dengan isu 4 pun best. Dia punya aksi semua best. Semua ada dia punya charms. Dia macam buat kat benda yang kita buat, oh isu ni best. Tapi overall as an issue, as an arc, dia biasa je lah. Okay, dia biasa je. Di tempat yang kelima ini agak kontroversi. Di tempat kelima saya adalah Windara. Windara ni saya suka. Saya sebenarnya enjoy gila Windara. Ada banyak isu-isu dalam Windara yang saya betul-betul suka. Saya suka sangat isu 12. Masa orang cakap, isu 12 pilihannya, bukan isu 14, bukan isu 13. I love isu 13 dan 14. Very good issue. Tapi isu 12 yang menawan hati saya. Daripada first saya baca sampai hari ni,
sebab pada saya isu 12 ada part yang paling emosional dalam arc ni. Dalam arc ni ada banyak perkara yang saya sebenarnya memang enjoy. Saya suka dengan lawan-lawan, saya suka dengan outfit mereka, saya suka dengan jalan cerita yang ada kena mengena dengan like a world building, ada kena mengena dengan Fang sikit. Saya suka benda tu. Saya suka banyak perkara lah. Saya suka yang kita explore kuasa siapa ni, kuasa Taufan. Basically kita tengok pas beliung sikit. Dan yang paling saya suka sebenarnya adalah sejarah, di mana kita dapat tengok apa yang berlaku dekat Ku Puteri semasa Retaka serang Ku Puteri. Dan basically masa tu saya buat teori, saya cakap Ku Puteri ni lawan Retaka cederakan Ku Puteri masuk dalam ni apa semua. So macam benda tu betul. So macam saya banyak kenangan manis tau dekat arc ni. Tapi arc ni dijatuhkan oleh satu perkara yang sangat besar, iaitu villain dia. Pada saya, villain dalam arc Gentar lagi lemah. Villain dalam arc Gentar yang patut saya betul-betul kecewa. Tapi arc ni, kenapa saya sampai saya letak di second last? Sebabnya dia menunjukkan a lot of promises, banyak gila macam benda yang tapi tak berlaku. Langsung tak ada. Okay, I'm speaking about Ramos and actually General Berlima juga. Saya rasa dalam banyak-banyak general, Muskidah sahaja yang dapat proper macam screen time yang tunjuk dia betul-betul villainous. Dia memang satu like jahat lah, musuh yang betul-betul berbahaya. Yang lain tu kuat but not berbahaya, macam boleh kalahkan, you know. Okay, dari segi kekuatan fizikal, I guess Karantula is very strong. Cuma saya tak suka dengan Karantula. Monster saya langsung tak suka dengan Karantula. Actually, masa Monster keluarkan Pack Vortex, Karantula dapat cut A. Saya macam why? Saya rasa saya tak suka dengan Karantula. Sebab pada saya, the plot twist yang Ramos sebenarnya lemah je. Karantula is the main villain, like the main bad person, the main bad monster, the bad monster lah. Benda tu saya tak suka langsung. Sebab saya menaruh harapan pada Ramos menjadi satu karakter yang kuat. Dan saya juga menaruh harapan yang Monster akan bagi kita lebih lagi tentang Ramos dan kenapa Ramos jadi Ramos. Like even kalau at that time Monster ada reveal sikit Ramos punya connection dengan dengan Kirana. Wow, that would be amazing. Saya nak tahu kenapa Ramos dan Krakatoa tu pergi ke planet Vindara dan take over. Adakah sebab Kirana suruh, ataupun adakah sebab mereka memang nak take over sebab mereka rasa jealous ke apa? Saya ada teori. Saya cakap Ramos ni dia jealous dengan Kirana punya planet, so dia take over Kirana punya planet. Kirana pula. Ramos jealous dengan Ku Puteri punya planet, so once Ku Puteri tak ada, dia take over. Macam tu lah. Okay, itu saya punya teori. Obviously teori tu salah, sebab sebenarnya kita tak dapat jawapan kenapa dia datang. But dia ada dekat situ, and then dia just nak just control lah. Dia just nak control planet tu. Dia buat satu mesin, dia nak control planet tu, and that's it. Saya rasa sangat-sangat kecewa dengan Ramos. Satu tu je, Ramos dan basically General Berlima. Sebab satu tu je saya letak Windara yang sepatutnya layak dapat at least second place atau third place ke nombor 5. Di tempat yang keempat, basically arc tengah-tengah adalah arc Sori. Okay, arc Sori kita dah tengok dalam versi animasi. Saya suka arc Sori dan it's just a very good arc in my opinion lah. Arc Sori is a pure adventurous arc. Maksudnya dia pergi satu planet baru, dia explore planet tu, and then at the end a very good satisfying conclusion for the arc. Dekat sini saya nampak villain dia satu, iaitu Adudu, lebih fokus. Dan saya nampak apa yang Bobo Boy cuba buat dalam arc ni dengan lebih senang dan pendek. It's nice, it's just semua cukup. Walaupun tak ada Bobo Boy Eyes, saya still happy bila saya baca arc ni. Sebab itulah saya letak arc ni di tempat yang keempat. Ada arc lain yang lebih best, sebab itulah arc ni dekat tempat yang keempat. Saya suka dengan reveal Sori. Saya suka dengan Adudu punya basically Adudu punya plot twist, di mana rupanya Adudu disanjungi di planet tu. Saya suka dengan sejarah yang kita nampak, walaupun Monster tak terangkan banyak, but kita nampak sendiri dengan lukisan-lukisan tu dekat atas dinding. Kita ada sejarah sikit. Di expand the world, make sense tau. The expansion, the world building makes sense. Itu yang saya suka. Bobo Boy punya world building dah already like bagus, but in this arc dibuatkan saya rasa macam dunia ni betul-betul wujud dengan adanya like this like cultural thing yang berlaku dalam planet Baraju. Dan macam saya suka dulu tengok Star Trek. Ada satu planet dekat Star Trek, dia macam planet tu orang dia semua indigenous, dia tak faham pasal teknologi. So like I could imagine the same thing berlaku dekat planet Quadrox tu, di mana orang dia semua hidup susah, and then suddenly datang satu alien kepala hijau berkotak,
dan bantu mereka, dan kemudian Adudu yang dapat nama sekarang. It makes so much sense. I love that, and probably memang ada kena-mengena pun dengan Star Trek tu because it's from a movie. But yeah, I just love that things. Saya suka benda-benda background tu, sebab tu saya letak ni dekat tempat yang keempat. Saya suka macam-macam. Kalau satu benda yang saya tak suka, saya tak ada ice lah. Itu je. Tu tak boleh fikir lah. Nanti kalau ada apa-apa, saya komen ke apa kat bawah, korang baca lah orang komen. Di tempat yang ketiga, okay, kita dah masuk the positive half lah. Kita dah masuk half yang ke depan. Di tempat yang ketiga adalah Baraju. Okay, this one is simply orang kata bias, sebab ada kena-mengena dengan ice. Dekat sini kita dapat tengok one more time macam Sorry juga, di mana mereka pergi ke satu planet, mereka explore that planet, and this time the planet is divided by two. Satu team pergi sini, satu team pergi sana, dan Fang duduk dekat tengah-tengah. It's so much fun in my opinion. Kita belajar pasal planet tu, kita belajar pasal like the underground thingy, underground base, di mana sebenarnya planet ni tak berpecah dua, dia bersatu. Kita dapat macam clue berkenaan bagaimana Mas Mawais dengan Panglima Parapi dulu adalah sekutu, walaupun dekat in real life diorang nampak macam musuh. It's so good. And then we have Pak Pato, which is I think a very devious villain, underrated lah. Ramai orang macam tak pandang Pak Pato sebab masa arc Guralatan dia jadi second build, macam villain bodoh-bodoh je. But masa arc ni Pak Pato is like wow. So dia mastermind, dia basically punca puak ni terus bergaduh. Pak Pato adalah sebab ni. It's so good. And he started in the arc as a toy maker. It's so smart. It's like benda yang sangat biasa, toy maker, suddenly turns out to be a villain, like yang punca country tu berperang. Dia punya jenayah sangat-sangat dalam tau. Jenayah dia sangat-sangat dalam. Tapi at the end macam simple je karakter dia. So saya suka dengan benda tu. Saya suka dengan the revelation yang kita dapat dalam arc ni. Saya suka yang nama tahap ketiga Ice adalah Blizzard, tahap ketiga Blaze adalah Nova. Kita dapat benda tu casually name drop by the leaders of the each kampung-kampung. Saya suka sangat tengok benda tu. And obviously the best part I think is ada dua Ice lawan Blaze and Sopan reveal. Bro, this arc has so many good things. Ramai orang tak suka arc ni. Ramai orang tak suka. It's weird. I love this arc. This arc is so good. Dan saya rasa macam pelik lah orang tak suka dengan arc ni. Okay, obviously arc ni mungkin boleh pendek sikit, macam ada part yang panjang, macam unnecessary mungkin. Tapi it's part of the world building. And so you know right now I've been telling you saya suka world building. So saya rasa macam it's okay. Sebab tu saya letak ni dekat tempat ketiga. I enjoyed it very much. Saya suka Sopan. Saya suka gila kat Sopan. Masa dia reveal cara dia punya serangan Sopan, like it's so unique. It's so good. I love it so much. That's why this is tempat number 3. Alright, number 2 and number 1 saya akan bagi tahu number 2 dulu. Sebab saya dah tahu orang yang tengok channel ni dah tahu siapa, arc mana yang favourite saya. Semua dah tahu dah. So saya cerita pasal yang number 2 dulu. Di tempat yang kedua adalah arc Genta. So arc Genta ni sangat pendek but it's very very nice. Siapa yang suka horror, korang nantikan arc Genta semasa animasi nanti, insya-Allah hujung tahun ini kalau kita ada rezeki lah. So hujung tahun ni arc Genta akan keluar sebagai animasi. Nantikan Monster buat horror episode. I think the first episode of Genta would be a horror episode because isu 15 is definitely one of my favorite issues ever. It's so good. Oh, by the way, saya nak cakap untuk Baraju, saya punya favorite isu adalah isu 19. Dan untuk arc ni, favorite isu saya adalah isu 15, diikuti rapat oleh isu 17 dengan isu 16. Pada saya tiga isu dalam arc ni sangat-sangat memuaskan hati. Saya sangat suka dengan isu 15 walaupun saya bukan orang horror, tapi saya suka dengan the horror element, saya suka dengan the suspense, saya suka dengan the reveal at the end. It's so good. And the best part of this arc is obviously Bobo Boy Genta. I think the best fusion of season 2 is definitely Bobo Boy Genta. Monster, saya rapatkan dua tangan macam ni. Please, Bobo Boy Genta tu tambah lagi. I don't know when in the future, but saya takkan rasa boring, saya takkan rasa bosan dengan karakter Genta ni. Saya rasa saya akan always enjoy watching Genta. Saya tahu insya-Allah kita akan dapat animasi tak lama lagi. But selepas tu, in movie 3 ke, musim 3 ke, just put Genta again one more time because it's so good lah. Genta,
Aduhai, saya suka sangat. Uniknya, Genta ni dia bermula dengan hampa. Dia bukan Genta dulu, dia hampa dulu sebab dia tak ada kuasa, dia tak tahu kuasa. So diorang ambil masa actually 2.5 lah, dua isu setengah untuk fikir pasal kuasa Genta. Dan finally when they realised, Genta was like, I'm powerful. And then Genta dengan mudahnya, bukan mudah lah, taklah mudah sangat, tapi Genta dapatlah kalahkan kita punya villain yang pada saya paling saya tak suka dalam keseluruhan musim 2, iaitu Rosaksa. Kenapa saya tak suka? Sebab villain ni bukan villain yang macam style Pak Pato yang ada devious plan or something like that. Villain ni bukan macam Ramos yang just gilakan kuasa. No, villain ni dia tak ada apa-apa sebab. Dia just happen. Saya power spera dan saya ada error dan boom, saya jadi jahat. Macam tu je. So I don't like it as a villain, but it's threatening enough lah. Dia villain yang menakutkan, cuma saya still tak suka. Saya rasa it's the weakest villain. However, the story, everything, it's just amazing lah. Even though ada orang cakap ni macam style filler juga, I guess it is kind of a filler-ish, but it's not really filler because there is my favourite moment, which is the Boo Badi Bako moment. Ada banyak moment Boo Badi Bako, banyak nostalgia. It's just very good lah. As an old fan, yeah, this is gay. Okay, saya old fan. Maksud old fan tu, saya dah tua, umur saya dah 30-an. And then satu lagi, saya dah lama tengok lah, dua-dua lah. Old fan tu dua maksud kat situ. So as an old fan, saya enjoy the Bubadi Bako moments. Saya enjoy Adudu dalam arc ni, which is very very refreshing. Arc sebelum ni dia villain, arc ni dia bukan villain. And yeah, saya enjoy arc Genta. It's so much fun to read. It's so heartwarming. It's it's so fun lah. It's so fun. Kuali and siapa tu, and Gopal, Kuali dengan Gopal function gila. Gopal buat stuff yang korang macam Gopal boleh buat benda ni. Gopal boleh buat. So it's great. Yeah, it's also emotional. Ada part yang boleh buat orang menangis, you know. So yeah, it's a good arc. Congrats Monster, I love it. Tak sabar nak tengok animasi. Alright, number 1. Korang semua dah tahu number 1. Kepada pembaca komik dah tahu dah. Yang tak baca komik, number 1 saya adalah arc Guralatan. So arc Guralatan ni adalah arc terakhir. Dan arc terakhir ni basically mestilah arc yang paling gempak kan, sebab dia nak close off the season. And yes, this was the most gempak one lah. Korang nak apa dekat arc ni? Korang nak character development villain? Dapat. Korang nak character development other characters? Dapat. Korang nak character development Bobo Boy? Dapat. Korang nak amazing world building? Dapat. Korang nak amazing action? Dapat. Korang nak new form of Bobo Boy baru? Dapat. Semua ada. Arc ni is an basically complete arc. Saya tak banyak benda yang saya boleh cakap like pasal arc ni yang negatif. Ada obviously, but most of it is amazing. Most of it is just amazing. It was amazing. Let's talk about the villain first. The best villain of Bobo Boy, hands down. Saya cakap pasal Retaka, saya cakap pasal Borara, saya cakap pasal Ijojo. I think Kirana is the best villain out there. Mungkin saya bias sebab dia baru, you know, recency bias. But Kirana is the best. Kenapa Kirana is the best? Best saya bagi tahu. Kirana ada backstory. Dan backstory dia related to Bobo Boy Movie 2, which is amazing. Bobo Boy jarang buat benda ni. Dia directly related to movie 2. Ada babak yang di extend dari movie 2. Once this comes out, lepas animasi keluar, animasi Guralatan keluar, ramai orang akan ambil animasi ni dan orang akan stitch di antara babak dalam Bobo Boy Movie 2. Sebab it can happen that way. It's just so amazing. Okay, so Kirana as a villain is just a top-notch villain. Dia ada backstory yang bapak sedih. Lepas tu, dia ada reason. Kenapa dia buat semua ni? There's a reasoning. And also, in that reasoning is a touch of evil. Dia macam sampai dia dah blinded with kemarahan. Dia dah blinded with rage. Dia dah buta dengan rasa marah tu. Buatkan dia nampak jahat. Sedangkan sebab pertama dia sebenarnya, niat dia adalah control. Dia nak control. Dia nak supaya benda ni tak berlaku lagi dalam hidup dia. And like, dia buat benda yang dia buat ni semua. It's crazy to think that Bobo Boy ada villain yang sedalam ini. Sebelum ni orang cakap, Ijojo is a good character, good villain.
it's a good villain. I think it's a very cool looking villain. Rotaka is strong, and then Borara is scary. But Kirana is all that. Kirana semua dalam satu. Kirana is so good. Encik Faisal, penulis Bobo Boy, okay, anyone yang menulis Bobo Boy Guralatan ni, diorang betul-betul masak. They cooked, okay. Kali ni diorang tak tinggal garam, diorang tak tinggal MSG, diorang letak gula, okay, diorang letak sambal belacan dekat dalam nasi goreng tu. It's so good. It's good. Saya memang puji. Bila saya puji, maksudnya betul-betul saya suka. I guess there is flaws, but saya tak boleh fikir macam tadi. Saya tak boleh fikir apa buruknya arc ni. Sebab mostly bila saya baca arc ni, saya rasa macam sangat berpuas hati. Isu favourite saya untuk arc ini adalah isu 23, I guess. Ya, isu 23 is the best. Siapa yang dah baca, korang faham isu 23. Kenapa? It's one of the most emotional issue. Actually kan, kalau fikir balik, isu 23 emotional, isu 24 pun bapak emotional juga. And then isu 25, amazing. Oh my god, I don't even want to say. Isu 25 ada Bobo Boy Glacier no. Oh my god, it's so good. I goosebumps. Again, thinking about it, I got goosebumps. Saya suka sangat arc ni, arc Guralatan ni saya sangat suka. Sebab pada saya arc ni boleh kata arc yang antara arc yang paling perfect untuk Monster. I wouldn't say it's perfect lah, sebab nothing is perfect, because ada je benda yang mungkin orang tak puas hati. So saya tak nak orang attack saya. I guess ada benda-benda macam contoh masa part yang dalam awal-awal isu 22, isu 23 awal-awal tu, part yang masa ada robot Satria Hantar tu semua macam slow sikit. But other than that, it's so good lah. It's so good. Kaizo, yeah, I didn't mention Kaizo. There's Kaizo in this arc. Yeah, it's so good. So yeah, I love this arc so much. Sebab tu lah arc ni adalah arc favourite saya. Tak sabar nak tunggu bila dia animasikan, insyaAllah pada pertengahan 2025. Kalau panjang umur saya dapat tengok, alhamdulillah. Alright, itu je saya punya review basically. Obviously ada je lah benda yang akan tertinggal kan, sebab saya just tulis note saya sangat pendek kat sini. So ada benda yang saya tertinggal. Komen dekat bawah apa pandangan korang tentang setiap arc, dan mungkin boleh rank korang punya arc sendiri. Buatlah apa yang korang nak buat dekat ruangan komen. Just be nice to each other, okay? Sebab ni semua opinion masing-masing. Okay, korang boleh baca komik ni, by the way. Korang boleh baca komik ni sekarang, boleh beli sahaja secara fizikal. Kalau korang nak beli yang terus kompilasi, korang boleh beli macam ni kan. Kompilasi pun boleh beli juga, tapi baru sampai arc Genta. So belilah kalau korang nak baca kompilasi, nak baca secara fizikal, ataupun beli satu-satu. Ataupun sekarang ni korang dah boleh beli dekat Google Play Books. Okay, Google Play Books dah complete isu 1 sampai 27. Korang boleh beli satu-satu, RM5.20 if I'm not mistaken setiap satu isu. Beli satu-satu dan baca, because it's good. Rugilah. Even like the worst arc, okay, arc yang paling tak best, arc pertama tu pun best, pun dah cukup entertaining. Imagine the final arc. Saya dah rave tadi kan, bukan main lagi hangkau. Go and read Bobo Boy Galaxy. Kita jadi manga readers lah. Okay, kita jadi manga readers. Alright, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Korang, thank you sangat sebab support channel Sifudin. It's been a rough couple of days dalam Sifu Squad. Siapa yang tahu-tahu. But you know, we keep moving because you know, at the end of the day, I have to keep moving. So yeah, kita jumpa di video akan datang. Korang jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.